Abu Jahal kata ni sihir, Al-Walid tu bukan sihir. Sebab tu ilmu dia, tu kepakaran dia. Mari lagi siapa dia? Seperti Umayyah bin Khalaf laknatullahu alaihim. Siapa Umayyah? Umayyah pun berkali lah. Kalulah zaman tu ada universiti zaman lalu. Dia salah seorang rektor lah universiti Mekah. Dia ni hidup, dia duk fikir cari jalan lagu mana nak bodoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika Nabi mengajar tentang Allah menghidupkan orang mati, dia ditanya Nabi dengan bawa tulang lama, dia hempas atas tanah, dia pun tanya, "Man yuhyil izama wa hiya ramim." Jumpa tak kisah ni tuan-tuan? Surah Yasin. Dia tanya Nabi soalan tu, dia tanya nak dapat jawapan saintifik. Lagu mana Muhammad tulang yang hancur ini dihidupkan kembali? Bahkan hak lebih lama lagi mati bukan seperti ini. Ada orang jumpa gigi ya seputung. Betul tak? Tuan-tuan, ni keadaan. Lagu mana boleh hidup? Tak ada jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, golongan ni mari cerdik-cerdik pandai ni, mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia buat? Oleh kerana pertentangan secara direct dengan Nabi tak berjaya. Walaupun ditekan, tapi tiap-tiap hari ada orang masuk Islam. Tak banyak, tak apalah seorang masuk Islam. Boleh faham ni? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Maka dia bercadang, halumma Muhammad, cukuplah, mari kita berdamai. Marilah, kata dia, halumma, mari. Gimana? Na'budu ma ta'bud wa ta'budu ma na'bud. Marilah kita mula era baru. Kami bersedia sembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun sembah apa yang aku sembah. Dia buat mari satu pandangan untuk semangat muhibbah. Kan tajuk saya betul tak? Muhibbah. Barulah unik. Betul kan? Anda salah satu bangsa paling unik atas dunia, orang Malaysia lah. Tuan hadirin dikasihi Allah. Ni dulu cadangan ni mari jumpa Nabi. Sehingga mereka kata nak budu sana kita sembah setahun kita sembah gini, tahun depan kita sembah gini. Lepas tu kita buat penilaian hak mana lebih tepat, maka kita pilih itu sebagai sembahan kita. Ini cadangan orang Mekah. Maka cadangan ni kan boleh sebab apa? Perpaduan kaum. Tuan hadirin dikasihi Allah. Ya, khutbah GST pun ada. Betul tak? Khutbah tentang GST. Ni cerita dia. Maka ni cadangan. Bila orang kafir Mekah cadang hak ni ke Nabi, Allah tu jawab. Nabi tak ada jawab, Allah jawab. Apa Allah jawab? Qul ya ayyuhal kafir. Allah suruh Nabi kata, katakanlah Muhammad, hei nata kafir. Mudah zaman kita lah ni. Itu saya sebut tadi, ada kala tanya ji macam sini, ada kala namanya nata maksud sini. Beza. Mengapa disebut nata tu ada sebab. Maka Allah panggil, wahai orang-orang kafir. Siapa dia ni? Ini semua orang-orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum ni mereka hidup dalam keadaan rapat perhubungan. Macam mana tak rapat? Abu Lahab sendiri besan dengan Nabi melalui dua orang anak. Kan rapat tu, betul kan? Tak boleh kat orang lain. Dua orang anak Nabi jadi natu Abu Lahab. Tapi hari tu tak boleh lembut dah. Allah minta panggil kafir tu. Apa maksud panggil kafir? Pemberontak. Kafir ialah orang yang memberontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimah tu baik ke hina? Hina. Betul kan? Orang panggil kita pelampau, berat dah, betul tak? Maka Allah suruh Nabi panggil kena, hei pelampau, hei pemberontak. Wahai orang yang kafir, yakni yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah benda kamu sembah. Tangan. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Ulang benda sama, lakum dinukum waliyadin. Tapi kita senyap tak? Bila Kementerian Pendidikan buat arahan tidak boleh lagi sembelih korban tahun hadapan di sekolah. Mana orang Islam yang walau karihal kafirun baru ni?
Faham Nabi tu. Tiba-tiba hari ni tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Allah macam dia ada situ. Sebab siap boleh sebut lagi min thaniyatil wada. Tu nama jalan di Madinah, betul kan? Hak Nabi tu big dulu. Kau ada tunggu-tunggu pula nampak Nabi. Dia pun sebut telah terbit daripada lorong 7/8. Itulah lagu juga hari itu zaman itu. Min thaniyatil wada. Wajaba syukru alaina man da'a lillah ida wajaba syukru alaina. Itu cara orang Madinah sebut. Wajib dah kita terima kasih sebab mari dah orang yang menyeru kepada Allah. Ayyuhal mab'utsu fina, maka wahai rasul yang diutuskan kepada kami, ji'ta bil amril muta', kamu mari dengan perintah yang wajib kami taat, tapi sahabat kita tak taat. Betul. Nabi kata tahnik tu sedikit kurma, nya gamus putih kurma. Boleh faham tak? Tengok dah tahnik. Tahnik paling unik di dunia. Kan? Budak tu kalau belalak putih mata kejut. Dan seputih kurma nya cocok dalam mulut. Tengok dah. Kau dah tengok? Dah tahu. Itulah tahnik paling sunnah. Boleh faham ni? Sebab Fathul Bari tak kata apa? Kan? Biasa Fathul Bari kalau tidak sunnah dia kata bid'ah. Betul. Maka tubik hak ni dia senyap tak kata apa. Maknanya paling sunnah lah. Faham ke tak? Tak faham juga. Tak tengok lagi. Kena berkongsi lah gambar. Takut-takut akan datang orang muda tak tahu nak tahnik anak masing-masing. Inilah contoh. Boleh faham? Iaitu masukkan sebiji kurma ke dalam mulut bayi. Kau tak tengok lah ke? Berat. Kita ni tak mengikut perkembangan, berat ni. Baik, apa pun nak cerita, Allah ajar kepada kita muktamad sifat kita dengan kekufuran. Tak boleh bergabung langsung. Tak boleh kita ambil idea pluralism ni, tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Hari ni kita sambut ma'al hijrah. Sok kau tunjuk. Duduk apa? Seorang tu duduk cucuk pelita tu lah. Faham ni? Dah sok kau tunjuk hari ni. Tak tengok juga. Payah nak cerita je ni. Tuan kena tengok sok kau Ini keadaan, maka tidak ada manfaat kita untuk sambutan ma'al hijrah. Batu ulama sebut dia hanya tinggal slogan dan juga lafaz di atas lidah kita sahaja, tanpa dia masuk ke dalam hati sehingga kita membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau gitu amalan kita, persimpangan hidup kita ni sangat sukar. Sama ada kita nak duduk atas siratal mustaqim ataupun duduk atas jalan syaitan, itu sangat sukar untuk kita tentukan. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah, hak bimbang kita akan terlepas masuk ke lorong syaitan yang Allah sebut alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan. Kita tak nampak signboard tu. Kita tak nampak signboard tu. Signboard larangan jangan masuk lencongan ini. Allah dah beritahu. Maka kelak Allah tanya mereka pada hari kiamat. Pada hari mereka bersedih, lalu Allah tanya, bukankah kami telah beritahu dulu, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tuan-tuan, sebelum kita tengok azab kubur yang akan dikenakan oleh Allah kepada orang-orang kafir di selepas kematiannya, kita tengok dulu sedikit bagaimana kehebatan orang mati mukmin. Hari itu dalam hadis kita ni disebut, mari seorang laki-laki yang wajahnya baik, pakaiannya baik, wangiannya baik berkata, absyir bima yasurruk, gembiralah kamu dengan apa yang sepatutnya kamu bergembira dengan. Apa benda tu? Absyir biridwanim minallah, bergembiralah kamu dengan redha daripada Allah. Mana tu? Dalam kubur. Redha Allah Subhanahu wa taala. Baik. 2 kali orang beriman mendapat berita ni.
Tapi dalam kubur dia dapat berita ni sebagai kegembiraan, tapi dia menanti. Kerana kubur bukan penama. Satu tempat lagi dia akan dapat berita ni ialah pada hari akhirat, pada hari betul-betul dia duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang perkara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, Allah bertanya kepada ahli syurga pada hari mereka itu sedang menikmati nikmat-nikmat syurga di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada mereka, apakah kalian redha dengan apa yang telah kami kurniakan kepada kalian? Lalu mereka menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma lana la narda, wahai Tuhanku, apakah patut bagi kami untuk tidak merestui apa yang telah Engkau kurniakan kepada kami? Tengok tuan-tuan, hari itu tak ada pun suuzon kepada Allah. Hari ini penuh dengan suuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu apa kita boleh esok, menyebabkan kadang-kadang kita berputus harap dengan Allah taala ni atas dunia. Tapi hari itu bila Allah tanya, apakah kalian redha dengan apa yang telah kalian dapat di dalam syurga? Mereka menjawab kepada Allah, malana la narda, mengapa kami tidak meredainya ya Allah? Lalu Allah tanya kepada mereka, apakah kalian nak kalau kami berikan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Kerana ahli syurga jawab kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya apa yang telah kami dapat di sini tidak ada seorang pun dari kalangan manusia mendapatinya. Allah hebat. Sebab tu dalam syurga dan surah Al-Waqi'ah Allah sebut, kita tak akan dengar ucapan-ucapan yang jelek, malaikat qilan salama salama, baik semua orang cakap, tak ada lah hak negatif. Bila Allah tanya sikit dia jawab lebih. Dia kata hak kami dapat ni tak ada dah orang lain boleh. Padahal orang lain ada lagi yang lebih hebat daripada dia. Lalu mereka menjawab kepada Allah demikian. Maka Allah bertanya, apakah kalian nak sekiranya aku berikan sesuatu yang lebih baik kepada kalian? Lalu mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdalu min dhalik, wahai Tuhanku, apakah sesuatu yang lebih baik daripada segala nikmat yang telah Engkau kurniakan kepadaku ini? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, yakni Allah berfirman kepada mereka, uhillu alaikum ridwani, mulai hari ini aku halalkan kepadamu redha. Allah sebut dengan uhillu alaikum ridwani, aku halalkan kepadamu redhaku. Atas dunia ni Allah beri, dia tak lepas habis. Sebab tu kita pun kadang-kadang keliru. Redha ke tak redha ni, betul tak? Mari kuliah comel dah, alhamdulillah Allah redha ni, mudah belaka perjalanan, betul tak? Isteri siap alu-alukan lagi, abang pergi masjid elok-elok dah, jadi berasa ada redha. Tiba-tiba dak dan 5 minit kuliah tidur dah. Jadi kita tak faham, betul tak? Sebab apa ngatur kuat sangat ni? Kok Allah tak redha? Ini masalah besar. Atas dunia kita tak tahu, tuan-tuan. Maka hari itu kita dapat penjelasan daripada siapa? Allah Azza wa Jalla. Daripada Allah Ta'ala sendiri sebut, uhillu alaikum ridwani, aku halalkan kepadamu redhaku, wa askhatu fala askhatu alaikum, dan aku tidak akan marah lagi kepadamu ba'dahu abada, buat selama-lamanya. Hari ni boleh jadi malam ni Allah redha kita, esok tidak tahu Allah redha tak redha kita. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah SWT, kita akan ada keliru kan. Minggu lepas saya ada satu duty kena hati, tapi agak jauh. Kereta saya tak berapa elok, tayar bukan botol, balancing. Kalau memang buat dah balancing, yang lari laju sikit ia gegar.
Jadi yang tunggu-tunggu tak ada semua nak dibaiki. Banyak ingat kerja. Betul ada satu duty kena hati ni, kerja penting. Saya pun jawab, saya kata insya-Allah saya hati. Betul ingat alamat jauh. Bila jauh saya jawab balik, kejap-kejap saya kata saya ni kereta tak boleh nak pergi. Dengan maksud tak boleh nak lagi laju. Kalau jauh payah. Sampai lambat orang marah betul tak? Kecuali surah takwa. Surah tak marah sebab takwa orang marah. Surah takwa tak ada marah betul tak? Baik, jadi siapa jawab gitu? Dia pun tak jawab-jawab. Tuhan, pagi esok saya nak mari syahalat. Bila nak mari syahalat, siapa dekat Bukit Jelutong tu daripada Puncak Alam, tubik traffic light nak keluar ke syahalat hijau. Jadi hijau orang hijau dah. Tekan minyak sedap beri kereta. Beri atas kereta orang lain. Saya pun termenung sekejap. Apa maksud? Malam tadi sepatutnya hati rakyat tak ada kereta ada lagi. Kan? Jadi berkali ni Allah jawab tak ada kereta semua. Boleh faham ni? Maknanya atas dunia ni kita tak tahu masa mana Allah suka, masa mana Allah tidak suka. Ada kala kita rajin semayang, hidup miskin sampai mati. Ada kala orang malas semayang, hidup dia punya senang lena. Allah tuan-tuan, ada orang nak hadir majlis ilmu pendaftaran RM12 tak boleh bayar, betul tak? Tak boleh mari dia. Tapi ada orang boleh beli tiket nak tengok apa Pequeno lawan Luis apa dah tinju, tiket RM38,000. Ada orang boleh beli, semayang tak tu? Tak semayang. Orang tak rajin sembah Allah tapi boleh beli tiket RM38,000. Tapi nak hadir khusus jenazah bayar RM12 ya untuk beli kapur baru. Kan? Nak beli daun apa tu? Daun bidara nak buat contoh. Itu adalah yuran. Ada orang tak boleh mari sebab apa? Tak cukup duit. Jadi hak mana Allah redha, hak mana Allah marah, kadang-kadang kita tak tahu atas dunia. Maka hari itu tidak ada lagi sesuatu yang menghalang kita untuk kita tahu sebab Allah sendiri yang bercakap, "Uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Mulai hari ini nikmat yang paling besar yang kamu akan dapat yang mengatasi segala nikmat syurga ialah aku halalkan kepadamu redaku dan aku tidak akan marah lagi sesudahnya buat selama-lamanya. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli syurga. Maka hak kita tunggu dalam kubur ni sesuatu yang amat-amat pasti akan berlaku pula di hari akhirat, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi malang bagi orang yang tidak berbuat baik kepada Allah Ta'ala, yakni kehidupan penuh dengan segala macam maksiat, mereka didatangi oleh malakul maut berkata kepadanya, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang keji, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadabin, keluarlah kamu sekarang kepada marah Allah dan murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita doa bulan puasa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tiba-tiba kalau dah betul doa kita tu, malaikat maut akan sebut, keluar kamu sekarang pada marah Allah. Sedangkan kita minta hari-hari untuk mengelak diri daripada marah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala, lalu Nabi bersabda lagi, fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safudu al-kathirus syu'ab minas suffil mablul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu roh mereka ini dicabut oleh malaikat. Malaikat maut yang datang kepadanya diambil oleh malaikat itu dengan sangat kasar, seperti kita buang satu kayu duri, boleh ada benda melekat
ditarik kayu duri itu dengan penuh kasar. Begitulah sukar dan sakitnya roh pada hari dia dimatikan oleh Allah melalui malakul maut. Orang yang jahat, zalim, yang selalu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fatuqta'u ma'ahal 'uruqu wal 'asabu, masa tu putus habis orang-orang dia. Kerana apa? Kerana terlalu dahsyat cara malaikat maut tariknya, cabut nyawa dia. Tuan-tuan, kalau kita belik dalam Quran, kita jumpa dalam surah Muhammad. Siapa ada Quran boleh tengok dalam surah Muhammad, kita bertemu dengan firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana kedahsyatan apabila seorang yang mati dalam keadaan menentang Allah Subhanahu wa taala. Ada jumpa ke? Apa dia? 27. Tahu surah 27. Ayat 27. Baik. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum. Allah sebut, ketika dia dimatikan, malaikat menampar muka mereka. Berat. Sudahlah roh dicabut seperti ditariknya kayu berduri daripada benang basah, sehingga putus habis licin benang, maka putuslah orang-orang sarafnya. Kata Allah Ta'ala, mereka ini ditampar muka mereka oleh malaikat, wa adbarahum, dan belakang mereka disepak-sepak oleh malaikat. Sebab tu jangan sampai hari kita mati terakak-terakak belakang kita. Waliyahzubillah. Takut bimbang, itulah petanda kita sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, surah Muhammad penting untuk kita baca sebab Allah sebut beza antara iman dengan kufur tiap-tiap ayat. Mengapa orang jadi beriman, mengapa jadi kafir, mengapa orang boleh hidayah, mengapa orang itu jadi sesat. Bacalah surah ni, surah Muhammad, dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu ayat ialah Allah menyebut bagaimana malaikat menampar muka orang yang apabila dia dimatikan oleh malaikat. Allah tengok dalam ayat yang lain, orang-orang yang tak berani untuk menzahirkan iman mereka, begitu juga ditanya oleh malaikat pada saat dia nak mati. Malaikat tanya, fima kuntum, mengapa kamu mati dalam keadaan begini, yakni dalam keadaan menentang balik Allah Ta'ala. Iman dah tersembunyi. Orang kafir Mekah mempergunakan orang-orang beriman yang takut untuk berhijrah menentang balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah besar. Masalah sikit rajin mari, tapi di kereta ada kecil dia satu Malaysia. Ini bahaya. Lepas ya, tak berani. Kalau tanya, Ji ngundi apa Ji? Paling Ji kanan semua. Boleh faham ni? Allah. Padahal bukan di sekolah penolong kanan tak ada. Betul tak? Gupsa pun tak ada.
dia tetap balik, tak berani. Maka dulu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman bahawa menyembunyikan iman dengan sifat ketakutan kepada makhluk seperti takut kepada Allah itu sebenarnya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari mereka mati malaikat tanya fima kuntum, apa mati kini? Nak jawab apa itu? Lalu Allah sebut pada kita, orang tu jawab kepada malaikat, kunna mustad'afina fil ard, kami ni sebenarnya orang-orang yang lemah atas dunia. Kat mana lemah? Lemah ni siapa sebenarnya? Lemah. India tu tanya guru besar tersebut, kalaulah dibenarkan orang Islam sembelih korban, apa kata Cina tuntut nak sembelih babi? Betul kan? Itu kes dia, betul tak? Sehingga Kamal Rahman, Kamalan Adil Rahman, Kamal Rahman keliru pula. Buat kenyataan dalam sahabat Melayu tak ada, sahabat Inggeris. Untuk akan datang tidak ada lagi sembelihan korban di di sekolah-sekolah, tak boleh dah. India Sarawak ni dia desak guru besar. Kalau Cina nak sembelih babi ke mana? Jawab main sensitif gitu. Tak boleh jawab guru besar tu. Padahal fiqh mudah kan. Dah kalau Cina makan babi boleh tak sembelih babi? Boleh tak? Islam larang. Islam tak larang, betul kan? Yang penting jangan hidat ke guru besar sudah. Faham ni? Kalau Cina ramai-ramai tuntut kami nak sembelih babi di sekolah, nak buat jamuan contohnya, sempena perpisahan penolong kanan yang berbangsa Cina, nak buat babi salah ke semuki, betul kan? Boleh ke tak? Boleh, tak ada hak. Sebab apa? Kerana babi dimakan oleh orang Cina. Yang penting jangan beri satu hirisan pada guru besar, tu tak boleh. Sebab orang Islam tak boleh makan babi. Tapi ketakutan tadi akhirnya keputusan yang kita dengar ialah tak boleh dah akan datang ni orang Islam melihat sembelihan korban di sekolah. Mana anak-anak kita tak ada contoh. Mana orang Islam, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz duduk mana di sekolah? Menyembunyikan iman. Cakap mudah tuan-tuan, kalau kena kita boleh ada gitu juga, betul tak? Cuma nak rakyat ini yang sedang berlaku. Menyembunyikan iman. Padahal di sekolah yang ada umat Islam ramai, mulai ada ya agama lain kadang-kadang bubuh kolam kalau depa wali tu dah betul. Atas gajah menyusul, tak ada pun orang bantah. Sensitif tak untuk orang Islam? Sensitif tak? Sensitif lah, betul kan? Anak orang Islam jalan nak pergi ke kantin, tengok-tengok ada upacara sembahyang Hindu. Sensitif tak? Sensitif. Kalau nak kira ni tuan-tuan, tapi tak ada seorang pun bantah. Siap mari raya Cina, guru besar pakai Cheongshan. Gitu kan. Warna merah pula tu. Dia kata ustaz pun kata, tak apa, hak ni budaya. Budaya satu bab, warna tu kepercayaan. Maka khurafat tetap juga haram. Kau boleh pakai warna merah sempena tahun baru Cina, boleh tak? Boleh. Kuliah tak je miss. Boleh tak agak? Boleh. Tak boleh. Sebab merah itu adalah keyakinan orang Cina mendatangkan itu dah. Adakah boleh kita yakin sesuatu mendatangkan manfaat kepada manusia? Tak. Tak boleh tuan-tuan. Tiba-tiba guru besar molek-molek ada dengan ustaz-ustaz jatuh pakai bagi Cheongshan meraihkan tahun baru Cina. Siap duk putar-putar mi pula tu dah. Agak apa tu mi apa tu? Dalam kawah besar tu. Tengok orang sejik pun tahu. Sedangkan Cina tak tahu pun surga. Betul kan? Cina pun tak tahu surga. Orang Islam tak tahu habis nama-nama upacara. Tengok tu. Ini besar. Ini masalah yang sedang kita hadapi. Baik, hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh itu dahsyat sungguh
kematian dalam keadaan kafir ataupun fajir, sehingga Allah mengutus malaikat-malaikat yang sangat dahsyat. Mereka datang menampak muka mereka dan menghentak belakang mereka, dan malaikat maut pula mencabut nyawanya seperti mana kayu berduri ditarik daripada benang yang basah yang bergumpal sehingga putus-putus benang itu. Maka begitulah putus luka cari habis tubuhnya ketika mereka dicabut nyawa oleh malakul maut. Wal iyadu billah. Kita mohon Allah Ta'ala memelihara kita dengan hari yang sangat dahsyat ini, tuan-tuan. Sebab tu doa kita yang imam baca semua, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita kena pejam mata rapat molek, kena ingat betul saat tersebut. Bukan setakat kita baca taubatan qabla, rahmatan inda, maghfiratan ba'da. Pertama, kita kena sedar bahawa minta dengan Allah biar boleh sebelum mati dan taubat. Boleh faham ni? Sebelum mati dan keluar UMNO tu. Syarat penting. Jangan ingat janji saja. Sebab di situ adalah ummul khaba'ith. Kena faham? Boleh faham ni? Ummul khaba'ith. Orang baik jadi jahat dan duduk situ. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu orang tu dalam forum perdana ehwal Islam kan, TV1, orang tu cakap kalau kita menggunakan duit zakat seperti kita membakar api dalam perut kita. Betul tak betul? Sekarang ni bukan dia yang melakukan kemewahan dengan duit zakat. Perasan ke tak? Perasan ke tak, tuan-tuan? Allah. Sampai baru ni kat Sungai Lima orang tanya bila nak bayar. Orang tanya bila nak bayar. Rakyat yang lemah ini boleh bertanya bila nak bayar, nak menunjukkan bahawa orang tahu belaka penyelewengan. Dahsyat tak dahsyat? Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rumah tu kalau tengok di belakang tutup masjid depan. Betul kan? Masjid Batu Muda. Betul? Betul tak? Kita kurang maklumat. Kena gila ziarah sekali-sekala. Sebab Allah sudah tengok fasiru fil ardi fanzuru. Allah kata jalanlah atas muka bumi ni dan tengoklah, tuan-tuan. Sebelum sampai situ, kubur dalam taman. Kubur dalam taman. Hak Nabi ajar atas kubur tak penting, dalam kubur tu penting. Boleh faham ni? Atas kubur taman, bawah lubang neraka saja itu. Ni Taman Batu Muda. Kubur telah diubah suai jadi kubur dalam taman. Di depan sikit ada sebuah rumah dibuat dengan mewah daripada pinjaman duit zakat. Sedangkan orang miskin nak mohon duit zakat 2 tahun tak dapat lagi. Kerana pegawai penyiasat belum yakin dia betul-betul layak mendapat zakat. Allah. Ni tengok, tuan-tuan. Maka oleh itu kita kena ada niat sebelum kita mati. Allahumma, kita minta dengan Allah tu, berilah kepadaku apa dia peluang taubatan qablal maut. Kerana para ulama menjelaskan makna taubah itu ialah ar-ruju'. Bila disebut taubah, ar-ruju' maknanya ialah balik. Taubat bukan lafaz semata-mata, tetapi bila kita balik, kita melafazkannya dengan taubat. Jangan kita lafaz kita dah balik. Kita kena balik dulu baru kita lafaz. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita banyak doa tapi tak ada buat. Nabi buat dulu baru doa. Sampai medan perang Nabi tak ada tangan. Kita dah pergi duduk tak ada tangan dalam surat. Boleh faham? Sabbit aqdamana ala sabilik. Allah tolong tetapkanlah kaki-kaki kami. Tetap sudah surat tu. Boleh faham tak? Orang lain penuh jerih di medan, dia di sini. Sebab apa? Sebab Allah makbulkan doa dia. Sabbit aqdamana, Tuhan tetapkanlah kaki kami. Tak kena, tuan-tuan. Nabi pergi dulu baru doa. Nabi Ibrahim, dia bawa anak dia dulu sejauh 1000 kilometer baru dia doa pada Allah. Rabbi ja'al hadzal balada amina
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tuhan, aku sampai dah ke negeri ni, iaitu Mekah, tempat Allah suruh dia pergi. Maka amankanlah negeri ni ya Allah, dan selamatkanlah aku dan zuriatku daripada menyembah berhala. Dia buat dulu, baru dia rayak pada Allah, selamatkanlah aku. Kita tak buat. Kejap-kejap solat hajat perdana untuk menolak bala. Lepas ni tu dah tolak bala. Semaya hajat perdana sebab apa? Nak elak jinayah berat. Di Selangor 1,800 penjenayah berat dibebaskan. Kerana apa? EO telah dihapuskan. Kita tahu tak fakta ni? Dia pergi jalan tu, Seksyen 8, dia tanya gaul siapa dia. 1,800 orang dibebaskan di Selangor saja. Hak jenis kelayakan membunuh tanpa belas kasihan. Apa? Tuan bayangkanlah. Ini tiba-tiba masjid anjur solat hajat. Masjid apa? Allah makbul keadaan gini. Kita tak berbuat sesuatu. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka taubatan qabla. Mintalah dengan Allah sesaat biar sempat kita bertaubat. Kerana Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan mungkin dah belajar hadis 40 Arba'in Nawawiyah itu, Nabi kata seorang yang melakukan amalan ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka itu zira'an. Apa maksud zira'? Bukan selangkah, satu hasta, lebih pendek daripada selangkah. Jarak dia dengan neraka itu tinggal zira'an, satu hasta, namanya lebih pendek daripada selangkah. Tiba-tiba dia buat amalan ahli syurga dengan makna bertaubat. Kata Nabi, dia adalah ahli syurga. Penghujungnya itu. Dan ada orang melakukan amalan ahli syurga sehingga jarak dia dengan syurga itu satu hasta saja lagi. Tiba-tiba dia buat amalan ahli neraka, maka dia mati sebagai ahli neraka. Waliyadu billah. Di pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tu doa tu orang sebut taubatan qabla al-maut. Jadi kena buat sungguh. Rahmatan indal maut. Ni kita belajar. Dan rahmatlah kami ketika kami mati ya Allah, yakni didatangkan oleh Allah malaikat-malaikat rahmat, bukan malaikat-malaikat azab. Kita nak malaikat hak mari bidul wujuh, muka mereka itu pun putih, bukannya sud, bukannya muka mereka hitam, sangat kejam. Syadidun ghilazun shidadun, mereka sangat kejam, sangat keras, sangat-sangatlah orang panggil kalau dia menggasak kita, binasa kita. Tak apa gitu, kita nak malaikat hak mari ma'ahu kafanun min akfanil jannah, bawa siap-siap kain kafan daripada syurga. Itu maksud rahmatan indal maut. Lalu malaikat maut sebut ayyatuhan nafsut thayyibah. Kita tak boleh dengar malaikat sebut ayyatuhan nafsul khabithah, jiwa yang keji, yang jelek, yang mendapat kecelakaan. Kemudian lepas mati apa kita nak? Taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Masalah. Kalau bolehlah doa kita ni makbul oleh Allah Ta'ala, tak perlu dah orang lain susah payah lagi untuk kita, sebab maghfirah telah pun kita dah dapat. Tuan-tuan, kita kena tengok taubah amalan kita, rahmah amalan Allah, perbuatan Allah, dan maghfirah juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah sebut syarat taubat dalam Quran? Selain yang ulama khulasahkan syarat taubat tu, gapo sebenarnya wording daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa taubat? Dalam surah Maryam Allah sebut, dalam surah Taha Allah sebut, salah satu Allah kata ialah liman taba, dia kena bermula dengan perbuatan kita. Taubat itu dan keampunan itu ialah kepada orang yang bertaubat. Maknanya kalau kita tidak bertaubat, Allah tak akan ampunkan dosa kita. Liman taba, kepada orang bertaubat. Wa amana,
dan dia betul-betul beriman lepas dia bertaubat. Sebab tu saya sebut tadi, jangan ingat taubat itu dengan lafaz. Kita kena keluar daripada tempat-tempat yang kotor tadi. Kan? Apa benda tersebut tadi? United Malay. Lepas ni kena keluar. Sebab apa? Sebab Allah kata wa amana. Duduk situ tak boleh beriman dengan baik. Bayangkanlah ketua dia kata Allah tidak realistik. Apa beza dengan Syiah? Syiah menganggap Allah tidak tahu apa akan berlaku sebab berlakunya nasakh dan mansukh pada Al-Quran. Itu akidah Syiah. Dalam Quran ada ayat yang dinasakhkan oleh Allah Ta'ala. Contoh, tuan-tuan tahu hukum rejam kepada penzina yang muhsan. Tapi kalau balik Quran sampai ke mati pun tak jumpa kat mana ayat. Betul tak betul? Sebab tu Sayyidina Umar pernah berpidato zaman dia. Kami telah melihat ayat ini dibaca oleh Nabi, lalu kami membacanya. Dan Rasulullah mengajar kepada kami, kami memahaminya. Rasulullah berhukum dengannya dan kami mengikutinya. Tetapi aku bimbang, kata Sayyidina Umar. Suatu masa umat Islam berkata, tidak aku temui ayat tersebut di dalam Quran. Sebab ayat itu telah nasakh. Ayat apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Batak, kata Allah, seorang lelaki dan perempuan yang telah tua, kongsi tua, yang telah berkahwin dan telah jimuk dengan cara yang halal, bila mereka berzina hendaklah direjam sampai mati. Ayat tu Allah nasakh, hukum dia kekal. Penzina lelaki dan perempuan yang muhsan direjam sampai mati. Kan kita belajar bab hudud kan? Orang tu kata kita yakin sebagai persatuan yang menaungi orang Melayu, pertubuhan yang menaungi orang Melayu, hudud adalah undang-undang Tuhan. Salah satu hudud ialah apa dah? Hadduz zina. Betul tak betul? Zina. Pada zina pecah dua. Zina dan tuduh zina. Zina ada dua. Zina yang belum berkahwin dengan zina yang lepas berkahwin. Hak belum berkahwin disebat 100 kali dan dibuang negeri selama setahun. Tahu kan? Tidak tahu. Maka dia kata sebab itulah tidak boleh dilaksanakan. Sebab ramai orang tidak tahu. Boleh faham tak? Orang Islam tak tahu. Betul tak betul? Tengok tuan-tuan. Disebat 100 dan dibuang negeri setahun. Dan bagi orang yang berkahwin direjam sampai mati. Rejam dengan batu sampai mati. Sebab tu berlaku zaman Nabi, seorang perempuan yang mengandung datang ngadu, Nabi suruh lahirkan dulu kandungan, lalu direjam. Wanita tu lari. Betul tak betul? Sahabat pun kejar, baling lagi, mati kawan tu. Lalu Nabi kata dah dia lari buat pergi hambat. Betul tak? Lari. Tapi nak faham bahawa kena rejam sampai mati kawan tu. Maka matinya pernah Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kamu pergi semayang mayat orang zina. Berapa? Rasulullah jawab, wahai Umar, sesungguhnya taubat perempuan itu telah diterima oleh Allah kalau dibanding diberikan, diagihkan penerimaan itu atau pahala itu kepada orang Madinah, dia telah menyelamatkan 70 orang. Besarnya taubat ni rupanya. Dan Nabi kata ke Umar, pengorbanan apakah yang lebih besar daripada orang sanggup mati kerana Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Rupanya bila dilaksanakan hukuman hudud, yakni hukuman yang Allah tetapkan, Allah ampunkan dosa perbuatan dia tadi. Tengok tuan-tuan. Tapi Sayyidina Umar kata, kami bimbang satu masa orang akan kata kami tak jumpa dekat mana ayat tersebut di dalam Quran. Lalu Sayyidina Umar kata, masa tu orang meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Syiah mengambil kesempatan berlakunya nasakh dan mansukh, kata Syiah, menunjukkan Allah tak tahu apa akan berlaku. Boleh faham? Tiba-tiba ada orang yang mengatakan Syiah tu sesat, yang berpidato, kita cukup bimbang bahaya Syiah. Betul tak? Kan orang tu berpidato, pasal tak tahu tak?
tiba-tiba dia sendiri kata kalau dilaksanakan maka dia tidak realistik. Apa maksud tak realistik? Artinya Allah berbuat sesuatu tidak berpijak di bumi yang nyata. Lagu mana Majlis Fatwa Kebangsaan pernah berkata dalam kes akidah ini? Sama dengan Syiah, betul tak? Kalau Syiah tu sesat, situ pun sesat juga. Maka sebab tu kena keluar kata ar-ruju, kata ulama Syekh Izzuddin Al-Bayanuni dalam kitabnya Taubah sebut bertaubah memberi maksud ar-ruju' minal awsafil mazmumah fi syar'i ilal awsafil mahmudah fi. Kita balik daripada suatu perbuatan jelek keji pada pandangan syarak kepada perbuatan baik pada pandangan syarak. Ada masa hak baik pada syarak, mata tak kata baik. Contohnya kuliah panjang sampai tengah malam. Betul tak? Baik pada pandangan syarak. Betul tak betul? Tak berani nak anggap. Pernah dah Nabi buat kuliah secara ekstrim, memakan masa satu hari? Pernah ya? Nabi sudah semaya subuh naik atas mimbar. Betul? Nabi ceramah bawa ke Zuhur, habis mazhur naik pula atas mimbar, ceramah bawa ke Asar. Orang tinggal tak? Habis orang MC. Lalu kalau buat gitu masuk konti radio lebih baik. Betul tak? Ada orang balik cucah balik. Padahal pernah Nabi buat, bukan tiap-tiap hari. Kerana Nabi anggap itu perkara yang sangat penting. Nak rayak lagu mana Ya'juj Ma'juj, nak rayak lagu mana keluarnya Dajjal, cerita tentang akhir zaman. Hari ini tak boleh. Menunjukkan bahawa ada masa yang agama kata baik, manusia kata tidak baik. Tidak kondusif lah, tidak sesuai lah. Ramai orang yang mari bawa anak kecil. Siapa suruh mari masjid bawa anak kecil? Agama suruh mari masjid bawa anak yang telah balik. Betul tak betul? Ini bagi orang murid alasan lah. Salah nak buat anak kecil? Tak salah. Boleh faham? Tapi jangan buat alasan. Ramai orang buat alasan. Jangan lama ramai bawa anak kecil. Betul tak? Ini cerita dia tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu satu masa kita tengok agama ni, orang bertindak dengan akal, tidak lagi dengan wahyu ilahi. Contoh ya, coba contoh. Satu kawasan perumahan kami masalah. Tak lagi kan? Awal lagi. Tapi saya tak boleh balik lewat, kena balik awal. Sebab mari dengan motor tak ada rotek. Kalau balik lambat bertembung dengan cantas. Ini cantas habis licin saja. Bukan saya tak bayar rotek, tak boleh bayar. Sebab polis buat hilang report. Motor saya kena curi, report dalam komputer polis hilang. Nanti cerita dia. Baik, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu taman ni, penghuni dia Melayu belaka. Keling ada 3 buah, Cina ada 2 buah. Sedar-sedar ada India masa bunyi ngecup. Boleh faham tak? Oh, ada orang lain rupanya. Boleh faham ni? Dia sambut depa wali ngecup. Cina pun gitu juga bunyi gendang. Berapa buah rumah? Tak sampai 10 buah rumah. Kawasan tu majoriti Melayu. Cuba tengok tuan-tuan. Naiklah satu surau, lama-lama tukar jadi masjid, tempat sembahyang Jumaat. Tak boleh panggil masjid, Jais turun marah, kena panggil surau juga. Betul kan? Buat masjid tak boleh. Baik, apapun dia adalah masjid. Berapa orang jemaah? Itu soalan dia. Berapa orang jemaah? Sampai 200 orang? Dah apa? Betul tak? Dah apa? Kalau kudrat orang sini, contohlah, siapa ada 300 Malaysia orang? Faham tak bahasa tak? Nak agak kedekat orang sini saja. Dah apa? Betul tak? Mesti orang luar taman sebelah, taman alik tu. Boleh faham eh? Itu hakikat. Dalam mana-mana taman. Baik. Realitinya kita dapati jemaah tetap tak lebih 50 orang. Rata-rata gila mana? Itu pengalaman. Sebab tu lagi lepas 3 tahun. Pak mana Haji perasan tak ada? Haji ni saya tengok tiang dia kenal dia, betul tak? Kasihlah dia. Contoh mana lekat dia tu tiang jimat.
Memang dia di sini. Contoh. Tak ada. Ketika dia tak ada, kita perasan ujung tu ada seorang. Tak kita tengok dulu ada. Apa berlaku itu? Rupanya macam dah ada satu kaedah. Mati seorang, tambah seorang. Boleh faham tu tak? Masa kawan ni hidup, tak ada dia tu. Bila kawan ni mati, ada dia. Tu cerita ni memang kisah berlaku di mana-mana. Baik. Waktu siang, surau tu tak hidup langsung. Sebab kaum lelaki keluar bekerja. Tuan-tuan, kita tengok. Maknanya kampung tu kalau 50 orang wakil pada 30,000 komuniti, dalam kampung tu ada agama tak ada benar. Pada hakikatnya tak ada agama dalam kampung tu. Lalu kita tengok perkembangan masjid. Tahun kedua masjid ni, antara benda besar yang dibuat oleh masjid ialah membesarkan ruang solat. Betul tak betul? Besar ruang solat. Pelik dah agak-agak. Kerana kira pelik tu kan. Baik. Tapi oleh kerana ada kepentingan hari Jumaat, diterima. Boleh faham? Masuk tahun kedua, berlaku lagi perkembangan. Apa dia? Dinaikkan papan tanda besar masjid. Tambah tak jemaah? Tak tambah juga. Masuk tahun ketiga, dapat satu bangunan baru sebelah. Bertangkuklah dengan dinding masjid. Apa dia? Bilik jenazah. Berapa puluh ribu? 30,000 belanja untuk bina bilik jenazah. Jemaah tambah tak? Tak tambah juga. Masuk tahun keempat, ada satu garas baru depan pintu masjid. Garas apa? Van jenazah. Orang beri vanek C20. Kalau tambah vanek C20. Boleh faham ni tuan-tuan? Tambah tunggu dana cukup 90,000 nak beli Mercedes. Kan banyak kan Mercedes. Allah nak buat mayat. Ini berlaku. Dengan pembinaan bilik mayat, apa kepentingan bilik mayat? Takdir Allah Ta'ala, berlaku kebakaran sebuah rumah dalam taman tersebut. Tak ada penginapan dia, sehelai sepinggan. Lalu orang beri cadangan, masjid ada ruang yang luas. Mari alamat luas itu mendedahkan keaiban. Boleh faham ya? Sebab ruang masjid, orang bercadang, ada satu bilik kosong. Bilik mana? Bilik mayat. Nak duduk tak? Agak-agak minta mana? Nak duduk tak? Mampu tak duduk? Bahasa Tiana, mampu tak duduk? Bila perkata mampu tak duduk, ada manfaat tak bilik tu? Jangan kau orang tu penceramah jemputan hari. Boleh faham ya? Sudah. Penceramah jemputan. Masjid kata kami tak ada duit nak bagi hotel Ustaz. Tapi ada sebilik kosong. Mari-mari bilik jenazah. Tak tidur sekarang. Penceramah pun tak boleh tidur. Mengapa orang ramai buat fasa pembangunan masjid dengan benda-benda yang tak ada manfaat? Boleh faham? Dengan dana yang sangat besar. Sebab orang gunakan akal. 45 tahun dia mandi dalam rumah dia. Takkan nak mandi mayat dia tak boleh. Faham ni tuan-tuan? 45 tahun. Dan lebih malam. Thomas dah sebut. Ada surah ni dia duduk. Surah tepi kubur. Kubur ni Nabi minta mayat diusung kepadanya. Betul tak? Dan dilarang sahabat menaiki ke keldai dalam mengiringi jenazah. Betul tak betul? Maknanya Nabi minta kita mengusung dan mengiring jenazah dalam keadaan berjalan kaki sekiranya dia dekat. Jarak surau dengan kubur tu lebih kurang 500 meter, lebih sikit. Tetapi dana yang besar juga membeli van jenazah. Ya tuan-tuan. Ini berlaku hari ni. Dan lebih malang lagi, hak mati tu rumah betul-betul sebelah pagar kubur. Dia bawa dulu mayat pergi surau, mandi, buat balik mula tepi rumah dia. Kan pelik tu. Pasal tak? Apa terjadi? Yang terjadi ialah sebelum mayatnya dikebumikan, ada dah orang mati dulu. Artinya jenazahnya tertangguh kerana menunggu giliran van jenazah. Sedangkan rumah dia dengan pagar kubur sebelah-sebelah.
Sampai postman pun pernah tersesat. Tak mana rumah. Boleh faham ni? Sebab pagar kubur dengan pagar rumah itu bertangkut. Inilah bahana bila orang guna akal dalam mengurus agama. Sebab tu daripada zaman dulu lagi Al-Mawardi menyebut makna khalifah itu ialah menguruskan dunia dengan agama. Bukan menjadi pengurus agama, mengurus dunia dengan agama. Iqamatud din wa siyasatud dunya bi. Kita tegakkan agama ni satu bab, lepas tu kita urus dia dah. Kita uruskan dunia dengan agama tadi. Maka bukan persoalan rakyat harus melihat GST itu ada baik ataupun tidak, tetapi harus kita melihat adakah Allah izin ataupun tidak mengenakan cukai kepada rakyat. Faham tak ni tuan-tuan? Hari ni Jakim buat tek khutbah berkenaan dengan GST. Cuba bayangkan, jabatan yang menjaga agama telah mengajak orang ramai untuk menerima kezaliman yang dikenakan kepada mereka, iaitu cukai. Kasar? Kenapa kasar? Kau tidur dah masa tu. Nah, ni tuan-tuan, dahsyat hari ni. Akal. Bila orang letak akal mengatasi daripada nas Al-Quran dan juga wahyu. Maka sebab tu kata Syekh Izzuddin, mestilah balik daripada perbuatan jelek pada pandangan syarak. Nampak baik. Lepas mengumpul dana 100 juta pada Palestin kan baik. Tetapi tidak baik. Sebab apa? Dasarnya tetap bercanggah dengan agama. Sebab tu Allah kata banyak mana orang Quraisy bertawaf di Kaabah. Lepas ni kan dia tawaf sebelum Nabi tawaf lagi. Allah sebut disebabkan mereka kufur, a'maluhum karamatin, seluruh kebaikan yang mereka buat berkisar dengan ibadah kepada Allah adalah seperti pasir yang ditiup oleh angin ribut yang kencang. Apa dia dapat? La yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Maka taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Kalau kita mati gitu alhamdulillah, sebab betul-betul dapat keampunan. Maka Allah buat syarat, nak dapat keampunan Allah pertama mesti bertaubat dulu. Yang kedua, amanah, mesti beriman. Boleh faham maka jangan kita beriman sekerat-sekerat. Kena beriman semua sekali. Kemudian wa amila salihah, dan melakukan amalan salih, summa tada, lalu dia menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 syarat Allah sebut. Sebab ada orang taubat tapi tak ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Istihad, oh saya tak isyak dadah dah, betul tak? Tapi semaya dah. Nah sudah. Itu orang tak panggil taubat. Kau faham? Oh saya dah semaya dah tapi tak akad tudung. Itu tak panggil taubat. Allah sebut man taba wa amana wa amila salihah thumma tada, lalu dia ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sepatutnya kita buat, kerana syarat ni mari daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberi keampunan. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka oleh itu hadis ini mengajar kita tentang 2 jalan yang dibentangkan di hadapan kita. Maka pilihlah salah satu, insya-Allah Allah memberi kepada kita petunjuk kalau kita mencarinya, dan wal-iyazubillah kalau Allah tutup petunjuk itu disebabkan kita memang tidak ingin mengikutnya. Allah tutup, diletakkan di hadapan dinding, kata Allah, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dahlah ada dinding, mata pula ditutup, maka langsung tidak dapat melihat. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia telah buat keputusan untuk tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
kadzdzaba wastakbara. Dua perbuatan ini membinasakan kita. Tak mau dengar satu bab kemudian sombong menentangnya. Waliyadu billah. Inilah Allah tegaskan di dalam Al-Quran Karim. InsyaAllah hadis ini tinggal beberapa patah saja lagi nak habis. Kita akan sambung dalam perjumpaan akan datang dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang Nabi tutup dengan memberitahu bagaimana pengakhiran seorang yang kafir ataupun fajir pada hari dia didatangi malakul maut, dan bagaimana ruhnya itu diusung untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis ini dapat mengetuk jiwa kita supaya kita lebih lembut dan jinak untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh yang kita sebut ini mudah-mudahan yang pertama menjadi peringatan kepada diri saya sendiri dan menjadi peringatan kepada kita semua. Tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk kita dengar malaikat wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dialah orang yang dimaklumkan oleh Allah dengan perkara-perkara gaib. Maka Rasulullah itu adalah sadiqul al-masduq dan sadiqul wa'id amin, seorang yang kata-katanya benar dan seluruh ucapannya adalah sesuatu yang pasti. Mudah-mudahan dengan kita meyakini setiap kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kita telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup setakat ini dulu. Mudah-mudahan sekali lagi kita mengharapkan Allah memberi keizinan untuk kita senantiasa membelak dan melihat wasiat-wasiatnya di dalam Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.